Baik, untuk perkembangan lanjut di negeri di bawah Bayu, kita bersama-sama Jovenia Jim Lajim. Silakan Jovenia. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah memohon agar kerajaan pusat mengkaji semula peruntukan persekutuan berjumlah RM50 juta bagi menjalankan kebolehaksanaan projek mitigasi banjir di Kota Belud. Peruntukan itu wajar digunakan untuk melaksanakan projek berkenaan. Bercakap kepada pemberita selepas meninjau keadaan banjir dan penduduk terjejas di Kota Belud, Ketua Menteri Datuk Muhammad Syafiee menjelaskan berdasarkan perkembangan semasa, kajian kebolehaksanaan itu sudah tidak perlu memandangkan kejadian banjir di daerah ini antara lain disebabkan oleh sungai yang cetek. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Syafiee juga mahu kerja-kerja penyelenggaraan longkang dan parit di Kota Belud dilaksanakan secara lebih efisien. Ia penting untuk melancarkan aliran air sekaligus mengurangkan risiko banjir setiap kali hujan lebat melanda secara berterusan. Daerah Kota Belud merupakan antara 11 daerah di Sabah yang terjejas akibat banjir sejak malam Sabtu lalu berikutan hujan lebat yang berterusan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bersiap siaga menghadapi musim monsun Timur Laut sejak Mac lalu. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Sabah Pegawai Kanan Bomba 1 Misran Bisara berkata, persediaan dibuat sejurus mendapat makluman Jabatan Meteorologi Malaysia yang menjangkakan negeri ini menerima tiupan angin dan hujan lebat yang berpotensi mengakibatkan banjir besar seperti yang dihadapi 11 daerah sejak Sabtu lalu. Kita telah menggerakkan ataupun mengarahkan semua balai dan zon untuk bersedia menghadapi monsun Timur Laut daripada bulan 3 lagi. Tetapi pada bulan Jun ini baru berlaku banjir. Dan banjir kali ini di pantai barat. Dan tidak mustahil kalau dia berlaku di pantai timur, terutama di kawasan Tawau. Menurut Misran, pihaknya juga telah mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan dengan membuat penyelenggaraan peralatan dan kenderaan. Pada masa sama, balai bomba di kawasan berisiko banjir telah diarah beroperasi 24 jam berbanding 12 jam pada hari biasa. Seramai 409 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia dihantar pulang oleh Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau ke Nunukan, Indonesia hari ini. Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dalam satu kenyataan menjelaskan kejayaan penghantaran pulang ini hasil kerjasama baik kerajaan Indonesia seperti mana dalam siri-siri penghantaran pulang terdahulu. Katanya, penghantaran pulang hari ini merupakan siri ke-19 melalui laut bagi tahun 2020 melibatkan parti Indonesia. Selain itu, pengusiran 11 parti warga negara Pakistan, China dan Sri Lanka dijalankan melalui udara yang dikendalikan Jabatan Imigresen Negeri Sabah. Sehingga kini seramai 4,355 parti dihantar pulang ke negara asal bagi tahun 2020. Justru Sharifah mengingatkan masyarakat khususnya majikan agar tidak melindungi dan menggaji parti. Prasekolah di Sabah telah membuat persiapan rapi untuk pembukaan semula esok selepas lebih 4 bulan ditutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan pandemik COVID-19 sejak 18 Mac lalu. Persediaan itu bagi memastikan operasi mematuhi garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah yang ditetapkan pihak berkuasa. Antara sekolah yang telah membuat persediaan rapi ialah Sekolah Kebangsaan SK Sembulan. Kita telah patuhi di mana kita mengadakan gotong royong, menyiapkan kelas untuk persiapan tersebut di mana kita telah membuat persiapan di mana pertama sekali iaitu penjarakan. Kita menyediakan semua peralatan-peralatan yang diperlukan. Sabaria berkata, taklimat dan makluman persiapan juga diberikan kepada guru-guru dan ibu bapa. Katanya proses nyakuman akan dilakukan di setiap kelas selepas selesai sesi pembelajaran. Beberapa guru dan pembantu pengurusan murid ditugaskan untuk menyambut ketibaan murid, mengimbas suhu badan dan memberi taklimat. Turut disediakan bilik isolasi untuk kegunaan jika perlu. Justru ibu bapa diminta memberi kerjasama kepada pihak sekolah bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan lancar serta tidak perlu risau mengenai keselamatan anak masing-masing.
Sebanyak 29 buah sekolah dalam kawasan Parlimen Kimanis menerima bantuan bagi mencegah jangkitan pandemik COVID-19. Bantuan berupa pelitup separuh muka, cecair pembasmi kuman dan alat pengimbas suhu badan untuk kegunaan para pelajar dan warga sekolah disampaikan di Dewan Terbuka SK Pengiran Jaya Pimping, Membakut. Penyampaian bantuan ini melibatkan 17 sekolah rendah, 3 sekolah menengah, 7 sekolah agama negeri dan masing-masing sebuah sekolah integrasi dan sekolah madrasah tahfiz. Setiap sekolah menerima sebanyak 3 kotak pelitup separuh muka, sebuah alat pengimbas suhu badan dan 3 botol cecair pembasmi kuman yang disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Bongawan, Datuk Dr. Daud Yusof. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah dan saudara. Berdayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu, kita kembali semula bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovenia dari Sabah.